ini berlaku, ada hikmah di sebalik itu sebenarnya. Jadi antaranya hikmahnya apa? Mungkinlah ya, tadi hikmahnya Allah tahu, mungkin kalau dia ada zuriat, maknanya orang yang tak ada anak ni, maka kelebihannya apa? Apa kelebihannya juga? Kelebihannya bila dia, tapi syarat dia beriman lah. Dia beriman, semayang semua. Bila dia mati di pada masa, ya, maknanya tak ada dakwaan, persoalan yang Allah nak tanya, tak ada. Allah tanya, kamu ada anak, sekarang apa yang kamu telah buat pada anak kamu? Sembahyang anak macam mana semua, ibadah anak macam mana, kan? Maknanya tak ada soalan yang semikian. Jadi orang yang tak ada anak, jaga hubungan dengan Allah, terus dia. Tapi orang yang ada anak, lambat sikit, kan? Allah akan tanya, ni anak ni macam mana? Ya. Sebab tu Nabi pernah cerita bagaimana anak boleh tarik seorang ibu atau bapa masuk ke neraka. Anak boleh tarik. Ayah ke masjid tak pernah tinggal, tapi anak tak pernah ajak pun. Ya. Bila mati mak diceritakan, apabila hamba Allah ni nak masuk ke surga, tiba-tiba terdengar suara. Lalu suara tu berkata, aku kenal, ini bapa aku. Wahai Tuhan, dulu memang ayah aku ni kaki masjid, dengar kuliah, tapi Engkau maha mengetahui, wahai Tuhan, dekat dunia dia tak pernah pun didik aku tentang ilmu mengenalmu, wahai Tuhan. Aku lewat balik malam-malam, tak langsung dia marah. Aku keluar bawa perempuan, balik ke rumah, dia tak marah pun. Balik 2-3 pagi, tak pun ayah nak tegur, diam je. Tahu dia ke masjid ke surau, ke masjid ke surau, tu je. Dia tak langsung, tak pernah didik. Akhirnya anak boleh tarik ayah atau ibu, udkhulu finnar, na'udzubillah. Ini yang kita takut. Jadi oleh sebab itu, makna tadi ada hikmahnya. Mungkin dengan ada tak ada anak itu hikmahnya di segi tanggungjawab. Maknanya di segi tanggungjawab, amanahnya tu lepaslah. Ya ada anak pun di antara hikmahnya juga, anak boleh bantu mak, bantu ayah, ataupun sebaliknya. Ini di antara, ya, kelebihan-kelebihan atau hikmah-hikmah di sebaliknya. Dan kemudian, dan bermula mereka itu sebesar-besar segala perhiasan dunia, kerana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Bermula harta benda dan sekalian anak itu perhiasan hidup di dunia. Maknanya kekayaan dan anak pinak yang ramai memanglah baik, bahkan menjadi perhiasan dunia yang sangat-sangat diperlukan. Jadi segala harta benda, segala anak-anak itu perhiasan dunia, perhiasan. Ya, sebab tu kalau kita pergi rumah orang tak ada anak ni sunyi dia, kan. Beza ada anak. Tapi biasalah anak namanya pun anak. Kadang-kadang anak kita ni macam-macam, ada Power Rangers, ada yang Ultraman pun ada. Itu budak biasalah. Ya, tapi kadang-kadang orang tak faham. Wah, apalah dia punya anak, bising lah, kan. Budak. Cuma kadang-kadang ialah kita kawal lah. Kadang-kadang kita bawa ke masjid, ke surau. Dia tak duduk diam, berlari sana, berlari sini. Budak, namanya pun budak, memang macam itulah. Ya. Jadi tak boleh. Kalau diam je, payah juga. Kalau ada jenis yang budak dia diam je, oh, risau juga, kan. Tapi kalau sebaliknya, kita dah dewasa ni, yang dah tua, dah berumur ni, pergi masjid, pergi surau, jadi tak duduk diam. Yang tu pelik lah. Pergi dengan kuliah, pergi cuit sana, cuit sini. Yang ni pelik, kan. Kalau budak tak apa, kalau orang tua dewasa jangan. Jadi maknanya, ya, anak itu, harta benda itu perhiasan Allah beri kepada kita. Dan firman-Nya lagi, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dihiasi bagi manusia akan kasih akan segala keinginan daripada perempuan. Ya, zuyyina maknanya perhiasan. Perempuan ni perhiasan. Sebab tu orang lelaki ni dia suka bila ada perempuan. Betul tak? Maknanya ini memang Allah bagikan perempuan ni sebagai perhiasan, seronok. Perasaan seronok tu ada. Bila tengok perempuan seronok aja. Kalau kerja pejabat ada perempuan, laju je jodoh, kan. Perasaan tu memang itulah fitrah yang Allah sebut dalam Quran. Zuyyina linnas. Maknanya perhiasan, dihiasi bagi manusia akan kasih
segala keinginan daripada perempuan. Memang itu. Tetapi keinginan yang bagaimana? Ini yang perlu kepada ilmu. Perlu dikawal dengan ilmu. Perlu dikawal dengan unsur Rabbaniyah dalam diri kita. Kan? Ada orang tengok perempuan rasa tak seronok. Ada ke tidak? Tak ada kan? Kalau ada, Ustaz, saya tak tengok perempuan tak ada rasa apa pun. Yang tu pelik lah. Tak normal lah tu kan? Jadi memang itulah fitrah yang disebut oleh Allah Ta'ala. Tetapi di sudut tu maknanya tadi, dia perlu dipandu dengan petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuklah juga anak-anak. Itu juga di antara perhiasan yang disebutkan tadi dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. Dan kemudian bermula mensyukurkan ini anggota, yakni faraj. Setelah Allah bagi kita nikmat kemaluan yang ada pada kita ni hak Allah Ta'ala. Allah bagi. Bila Allah bagi, kita kena bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, nikmat kemaluan yang kita ada, kita gunakan dengan jalan yang betul. Kita nak anak, kita nak zuriat, bagaimana jalannya? Maka jalannya dengan kita ikatkan tali perkahwinan, yang telah ditetapkan di dalam Islam. Inilah jalannya. Dah ada jalannya. Maknanya jalannya dengan ikatkan tali perkahwinan. Mana berkahwin. Baik. Jadi bermula mensyukurkan ini anggota, memelihara daripada yang diharamkan. Maka kita kena jaga kemaluan ni daripada perkara yang diharamkan. Apakah di antara perkara yang diharamkan? Seperti zina. Nampak tak? Jangan kita gunakan kemaluan ini dengan melakukan zina. Sebab itu jemaah kita lihat orang yang terlibat dengan zina, dia mengandung. Seorang perempuan bila mengandung daripada hasil bukan dengan jalan mengikut kehendak Allah Ta'ala. Sebab itu tidak ada perasaan sayang dia dengan anak. Betul tak? Sebab jalan itu dah jalan yang salah. Sebab tu bila lahirnya anak, dia boleh simpan anak dalam lemari, dia boleh bunuh anak, dicampak dalam tong sampah, dia boleh campak dalam tangki najis. Apa lagi? Dia boleh masuk dalam di blender anak tu. Ini yang berlaku. Sebab apa? Sebab jalan mula tu, hasil tu bukan hasil yang halal, dari perbuatan yang haram. Bila haram, inilah akibat dia. Kita sedar ataupun tidak, yang dalam negara kita Malaysia ni kan, yang baru-baru ni saya ikut satu kursus yang didedahkan oleh pihak Jabatan Pendaftaran, mendedahkan. Di antara disebut salah seorang daripada ahli finance tu lah, ustaz lah, dia beritahu di Malaysia ni anak yang lahir ni, maknanya hasil daripada anak zina ni, yang luar nikah ni, sebulan 300 orang. 300 yang berdaftar di Jabatan Pendaftaran Negara, anak luar nikah. Dan disebut juga di Selangor ni ada pihak mengatakan satu hari 85 orang anak luar nikah satu hari. Bayangkan. Makin berkurang ke makin bertambah? Makin bertambah. Buka Sahabat, keluar TV. Jadi kalau buka Sahabat tu macam seolah-olah cerita jenayah aja kan. Tak ada bab lain. Ini fakta yang berlaku. Ini hasil daripada zina. Nampak tak? Kenapa boleh berlaku? Kerana kita tidak mengikut perintah Allah. Allah dah sebut la taqrabuz zina, jangan kamu hampir, jangan kamu hampir kepada jalan-jalan yang mengarah kepada zina. Allah bagi tahu. Tapi hari ini ruang-ruang untuk jalan ke zina ni terlalu banyak. Baru ni baca surah Abah. Pelik juga kan?